Selamat pagi. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Nur Syazwani Safusham dan juga rakan penyampai Hafizi Rusli. Hari ini dalam Awani Pagi kami nak membincangkan isu global berkaitan dengan kebangkitan China yang pastinya menjadi antara isu dunia yang paling mendesak dan juga menarik perhatian pada abad ke-21 ini. Dan isu ini mula hangat diperkatakan seiring dengan pertumbuhan ekonominya yang pesat khasnya apabila China memintas Jepun dan tampil sebagai kuasa ekonomi dunia terbesar pada tahun 2010. Negara China kini dijangka akan mengatasi Amerika Syarikat sebagai kuasa ekonomi terbesar pada tahun 2028. Hafiz. Dan apakah kesan kebangkitan China ini kepada Malaysia dan rantau Asia Tenggara ini? Adakah kebangkitan China ini membawa lebih banyak ancaman ataupun peluang kepada kita? Dan apa yang lebih penting lagi, adakah China di bawah pimpinan Xi Jinping kini merupakan kawan ataupun lawan kepada kita? Untuk mengulas lanjut, kita bersama bekas Menteri Luar Tan Sri Syed Hamid Albar bersama dengan kita di talian pada ketika ini. Selamat pagi Tan Sri. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tan Sri. Ya. Tan Sri, mungkin kita nak pendahuluan terlebih dahulu, ringkas saja. Apakah tanggapan Tan Sri terhadap kebangkitan China ini? Adakah China lebih kepada kawan ataupun lawan kepada kita, Tan Sri? Terima kasih di atas soalan yang dikemukakan. Saya cuba akan menjawab dengan secepat mungkin. Saya fikir kita kena tengok sama ada naratif kita mesti berasaskan kepada naratif kepentingan nasional kita. Kalau kita ambil naratif daripada Barat, naratifnya ialah dia berteraskan kepada sistem unipolar dan hegemoni. Jadi dia menganggap kawan dan lawan. Apa perlunya kita melihat sebagai kawan atau lawan? Kita lebih melihat kepada kepentingan. Ada 3 kepentingan yang mesti kita lihat dengan teliti. 1, kepentingan ekonomi, 2, kepentingan keselamatan, 3, kepentingan nilai. Sama ada pertembungan nilai yang boleh menjejaskan kesejahteraan dan kebaikan negara kita. Jadi dari aspek itu, China negara besar, bukan negara kecil. Dia adalah satu kuasa besar yang ini. Kita tidak boleh menyekat China. Dia akan berkembang dan dia akan menjadi salah satu kuasa terbesar atau yang terbesar sekali dalam dunia. Oleh itu saya tak fikir kita patut kategorikan sama ada dia kawan atau lawan. China mesti kita membuat hubungan yang akan mendatangkan manfaat secara bersama. Tan Sri, dengan perkara-perkara itu, mungkin apakah antara isu-isu berkenaan China ini yang kita perlu bimbang dan juga bagaimanakah agaknya kebangkitan China ini dapat memberi manfaat kepada Malaysia seperti yang Tan Sri dah katakan, mungkin dari sudut ekonominya, dasar luarnya dan juga pertahanan itu sendiri? Dunia sekarang sedang bergerak daripada satu sistem yang berteraskan kepada unipolar kepada sistem yang berasaskan pada multipolar. Dan dalam sistem multipolar ini ada beberapa negara selain daripada Amerika Syarikat. Jadi kita kena pandai mengimbangkan kepentingan kita. Sebab itu saya memberi tekanan kepada kita kena melihat dalam konteks national interest kita. Apakah bidang? Daripada segi ekonomi, perdagangan dan pelaburan kita memerlukan China. Oleh itu kita mesti pandai menguruskan kita punya hubungan dengan China. Dari segi keselamatan kita ada kekhawatiran dari segi dia punya pendekatan kepada dasar luar. Dasar luar dia yang lebih assertif, yang lebih menekankan kepentingan dia. Dasar luar dia di Laut Cina Selatan. Pada di situ kita ada kepentingan kita, kepentingan ekonomi kita, kepentingan keselamatan kita. Jadi dan cara dan pendekatan China memandangkan keseluruhan Laut Cina Selatan yang berasaskan kepada dia punya 9 deadline dia dan berasaskan kepada apa yang dikatakan kepentingan berasaskan sejarah, milik berasaskan sejarah. Dan kita melihat daripada segi undang-undang antarabangsa, milik dari segi sejarah tidak dikira di undang-undang antarabangsa. Kita khawatir kadang-kadang agresifnya China ni dia langgar kita punya kawasan perairan, mungkin dia langgar kawasan ruang udara kita, ini semua ini. Tapi oleh kerana kalau kita ada hubungan diplomatik yang baik, dia ada ruang untuk kita engage, untuk kita berbincang, untuk kita menyampaikan suara dan pendapat kita supaya China menghormati bahawa macam Malaysia, kita adalah salah sebuah negara yang pertama sekali, negara yang pertama sekali dalam ASEAN
yang membuka dan hubungan diplomatik dengan China. Dan kita juga adalah salah sebuah negara yang telah menjemput China untuk terlibat di dalam ASEAN. Jadi Malaysia ada mempunyai sejarah yang baik yang boleh kita pupuk dan mendatangkan kebaikan. Jadi kita kena tekankan banyak hubungan secara kita ada engagement yang kerap dengan negara China, di masa yang sama tidak menggadaikan kita punya kepentingan nasional dan kedaulatan kita, sama ada kedaulatan ekonomi kita ataupun kedaulatan wilayah kita. Itu amat penting sekali. Saya fikir tindakan-tindakan selama ini kan yang dibuat oleh Kementerian Luar misalnya, kita panggil duta China bila ada pelanggaran-pelanggaran yang kita anggap tidak betul, dan kita menyuarakan pandangan Malaysia dan pendapat Malaysia dalam hal-hal begini. Ini adalah sesuatu perkara yang perlu terbuka dan dia sebagai kawan, tapi di masa yang sama kawan pun kita ada bidang-bidang yang kita berasa bimbang, dan bila kita berasa bimbang kita mesti menyuarakan. Kita tidak boleh senyap aja dan menerima segala yang dilakukan yang boleh bercanggah dengan kepentingan kita. Ya, seperti apa yang Tan Sri katakan tadi, iaitu kita mempunyai hubungan diplomatik dengan China ini. Malaysia dan China mempunyai hubungan diplomatik sejak daripada 1970-an lagi. Banyak juga gambar-gambar yang telah pun dipaparkan mengenai pada ketika itu Perdana Menteri iaitu Allahyarham Tun Abdul Razak pergi ke China untuk menjalinkan hubungan diplomatik untuk tujuan perdagangan dan sebagainya. Dan kalau kita lihat pada ketika ini, China sebagai kuasa besar ekonomi yang dikatakan bakal menjadi dominan pada tahun 2028 ini. Kebangkitan China yang berterusan ini, adakah ia satu fenomena yang tidak dapat dielakkan, dan bagaimana, sejauh mana kebangkitan ekonomi dan juga ketenteraan China yang berterusan akan mempengaruhi kepada kepentingan Malaysia? Pertama dari sudut ekonominya, keselamatannya dan juga otonominya, Tan Sri. Okey, kita kena lihat dari segi ini. Dia sekarang, dunia ini dia berasaskan kepada persaingan. Dalam politik antarabangsa, persaingan menjadi unsur yang utama sekali dalam persaingan. Yang kita nak tentukan persaingan dalam bidang ekonomi ataupun militeri. Ini sekarang dengan globalization dan kuasa nuklear, apa-apa konflik yang boleh membawa kepada peperangan amat berbahaya sekali kepada bukan sahaja ketenteraman sesebuah negara, tetapi juga dia boleh menjejaskan pembangunan ekonomi dan membawa kesan yang negatif. Oleh itu kalau kita berpegang kepada apa Xi Jinping kata, China lebih berminat untuk bekerjasama. Dia kata China is more interested in cooperation, not competition. Saya fikir kita pun mempunyai pandangan dan pendekatan bersama. Oleh kerana China punya kedudukan reserve, dia kedudukan keuangan yang kuat, dia boleh menjadi rakan kongsi dalam pelbagai bidang, dan dia boleh mengimbangkan kuasa besar dalam kawasan kita. Walaupun kita rapat dengan China, kita jangan pula ketepikan lagi kuasa besar yang boleh mengimbangi China, iaitu Amerika Syarikat. Kita sebagai negara kecil, kita mesti pandai mengimbangkan kepentingan kita. Dan apa yang dapat manfaat kita tengok dalam tahun 90, bila kita berdepan dengan krisis keuangan 1998, 1997, 1998, 1999, China membantu negara-negara ASEAN dengan tidak menurunkan nilai yuan dia. Dengan itu dia tidak menjadikan lebih teruk kesan daripada spekulasi yang dimainkan di pasaran antarabangsa. Jadi pada saya, kita kena berwaspada, di masa yang sama tengok apakah yang kita boleh mendapat. Kita bidang yang kita nak sangat ialah kita nak membangun dalam negara ASEAN, lebih-lebih juga Malaysia, kita nak membangunkan pengangkutan awam kita. China mempunyai kepakaran, bagaimana Jepun juga mempunyai kepakaran, dan dia juga masuk macam kita punya CRL. Dia bagi pinjaman dalam 80% pinjaman dengan faedah yang rendah. Di masa yang sama dia akan menghubungkan kita daripada Port Klang kepada Bekalan Kubu. Jadi ini kita harap kesan daripada public transport sebegini, dia akan membawa kepada kesan limpahan pembangunan ekonomi dalam kawasan di mana kita punya pengangkutan itu bergerak. Jadi yang pentingnya masa China membangunkan ekonominya atau terlibat dalam pelaburan-pelaburan sama dalam sebuah negara, kita tak nak semuanya diberikan kepada syarikat-syarikat China.
Kalau dia diberikan kepada syarikat China, bermakna dia bawa masuk duit, lepas tu duit semua balik ke negara China. Mesti ada juga kontraktor-kontraktor kita untuk mengambil bahagian. Lagi satu perkara yang penting sekali yang kita kena nak tentukan, ialah China mesti mengasingkan diri daripada sosiopolitik Malaysia. Pasal Malaysia ni adalah sebuah negara yang mempunyai berbilang kaum. Dan kita tak nak China dilihat sebagai penaung, sebagai kita punya rakyat kita cuba membangunkan negara bangsa kita, dan kita tidak nak kuasa luar memainkan peranan yang boleh memisahkan kita. Alhamdulillah buat setakat inilah hubungan dan kita punya interaksi dengan China nampak masih lagi baik dan berkesan. Tapi ASEAN sendiri tidak ada pendirian bersama. Dan kita tak nak ASEAN menjadi satu medan pertempuran ataupun persaingan yang tidak sihat di antara kuasa-kuasa besar. Misalnya Amerika Syarikat dan dia punya sekutu atau China di sini. Sebab tu kita pandang serius kedudukan di Taiwan, Strait of Taiwan. Kita pandang besar berkenaan China membina tempat-tempat itu. Pasal ini akan menjejaskan kedudukan EEZ misalnya. Dan Malaysia dan China kita mempunyai tuntutan bertindih yang China mengaku dia punya. Malaysia, Brunei, Vietnam kan. Kita semua ada kepentingan di dalam kawasan-kawasan ni. Kalau dia start tambah satu menjadikan pulau, dia punya EEZ dia kira daripada 200 nautical mile daripada shoreline. Jadi ini shoreline berubah dan boleh dijadikan. Sebab itu saya fikir penting kita ada dapat persetujuan dengan China dengan secara muktamad. Kita sekarang baru ada declaration on the Code of Conduct of the South China Sea. Patut China sekarang oleh kerana hubungan kita yang rapat yang di antara kita dan negara-negara ASEAN lain, China mesti memainkan peranan sebagai satu kuasa di rantau kita. Dia mesti menandatangani Code of Conduct yang akan memberikan kestabilan, yang akan memberikan perasaan tidak hilang daripada kekhawatiran dan ketakutan yang China akan mengambil langkah yang boleh menjejaskan kepentingan kita daripada aspek nilai kita, aspek ekonomi kita ataupun aspek keselamatan kita. Jadi pentinglah saya fikir untuk kita bekerja sama untuk manfaat bersama. Dan China tidak boleh, yang kekhawatiran inilah negara-negara barat kata China akan bully negara-negara di ASEAN kalau China menjadi kuasa besar. Oleh itu China pada Amerika dan negara-negara barat mereka melihat sebagai lawan. Di rantau kita kena mesti ada pendirian kita sendiri yang berteraskan kepada kepentingan kita. Jangan kita terdorong dengan ini, walaupun kita nak kedua-dua pihak mempunyai ini. Jangan, saya fikir dasar Malaysia lah bagus, dasar luar kita. Kita sentiasa memandang bahawa perhubungan konstruktif itu penting. Dan China mesti diadakan hubungan konstruktif, peaceful, engaging dan berkooperasi. Kita bersama-sama bekerja sama. Bukan kita cuba contain China atau negara-negara barat cuba contain China atau mereka mau unipolar dengan hegemoninya. Hegemoni pun ada dia punya bully negara-negara barat kepada negara membangun atau negara-negara kecil. Jadi semuanya kita kena melihat kepada perkembangan. ASEAN dan Malaysia mesti melihat kepada perubahan yang begitu cair sekali dan cepat terhadap kedudukan geopolitik rantau dan antarabangsa. Jangan kita terlambat mengambil apa-apa langkah yang boleh menjejaskan kepentingan kita sama ada yang ke pertengahan ataupun jangka panjang. Okey. Banyak lagi yang kita nak bincangkan berkenaan dengan kebangkitan China ini, terutamanya dari sudut pandang tanggapan rantau ASEAN itu sendiri. Tapi kita perlu berhenti rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Awal Ni Pagi. Hari ini kami membincangkan satu topik global yang berkaitan dengan kebangkitan China. Adakah ia kawan atau lawan? Dan untuk mengulas perkara ini, kita bersama dengan Tan Sri Syed Hamid Albar yang merupakan bekas Menteri Luar. Sebelum kita berhenti rehat tadi, Tan Sri, banyak yang telah Tan Sri perincikan. Tapi kita juga nak faham apakah agaknya impak utama kebangkitan China ini, terutamanya kepada rantau Asia Tenggara dan juga Asia Pasifik, Tan Sri? Yang paling pentingnya ialah
kita nak melihat bahawa China memainkan peranan sebagai negara atau kuasa besar yang bertanggungjawab, bahawa keamanan dunia, bahawa perhubungan yang baik juga bergantung kepada negara China, dan negara China mesti menunjukkan sikap yang dia ingin saja membantu, bukan sahaja untuk mendatangkan kepentingan kepada China, tapi untuk tentukan kepentingan kepada keseluruhan macam Malaysia dan negara-negara ASEAN yang lain. Jadi kita menganggap bahawa isu-isu yang terpenting dalam soal China ni ialah dalam dia punya bantuan ekonomi, dia punya penglibatan dalam bidang ekonomi. Dia pada satu masa saya fikir Dr. Mahathir dalam kes ECRL misalnya, dia khawatir bahawa dia menjadi satu penjajahan ekonomi, satu sistem penjajahan yang ini. Ini semua telah diberi komitmen oleh kerajaan bahawa dalam projek kereta api Pantai Timur ini 30% sekurang-kurangnya kontrak itu akan diberikan kepada Malaysia. Dalam dia kita tengok dia mesti melahirkan kepentingan untuk melahirkan bidang kerja, employment untuk rakyat kita, perkembangan ekonomi dalam negara. Sebab itu saya kata dia tak boleh menjadi semuanya diberikan kepada China dan semua hasil daripada kontrak-kontrak atau penglibatan ekonomi dia di sini semuanya keluar daripada negara kita. Dia mesti juga mempunyai kesan limpahannya di dalam negara kita dan ia akan membawa manfaat yang banyak kepada kita kalau itu berlaku. Oleh kerana kedudukan keuangan China yang begitu kukuh dan kuat, dia punya reserve pun dah dekat 20 trilion saya fikir reserve China. Jadi China adalah satu kuasa besar yang penting yang tidak boleh kita menafikannya atau kita ketepikannya. Jadi kita kena bijaksana di dalam mengimbangkan, oleh kerana kita juga mempunyai perkara-perkara kesan dalaman di dalam negara kita yang perlu kita tangani dengan bijaksana. Ya, Tan Sri, hubungan diplomatik antara Malaysia dan juga China, mungkin kita boleh menerima manfaatnya dari sudut ekonomi, perdagangan, pembangunan dan sebagainya. Namun kalau kita bercakap dari soal keselamatan, kita berhadapan dengan sebuah negara China yang semakin asertif dan agresif di Laut China Selatan sebagai contohnya, termasuk pencerobohan ke ruang perairan dan udara Malaysia. Adakah wajar bagi kerajaan Malaysia untuk menggantikan pendekatan quiet diplomasi dan non-confrontational selama ini dengan pendekatan yang lebih tegas dan juga vokal terhadap China, Tan Sri? Ada dua perkara kita punya diplomasi. Saya fikir dalam soal quiet diplomasi tidak memberikan ketenangan kepada rakyat kita. Kalau ada pencerobohan atau ada orang kata pelaut-pelaut China, penangkap-penangkap ikan China masuk sampai ke perairan kita mengikut destinasi dia. Ini kita kena bantah dengan secara jelas dan terang supaya China menghormati perkara ini yang telah selama ini menjadi hak dan kepunyaan Malaysia. Apa-apa pun yang hendak kita pertikaikan di antara satu sama lain, boleh kita bincangkan. Pasif ni, kita boleh quiet diplomasi, kita tak boleh pasif bila ada percanggahan kepentingan kita, sama ada kepentingan laut kita, kepentingan wilayah kita atau kepentingan ruang udara kita. Ini mesti jelas kita menunjukkan kita punya ketidaksenangan atau kita punya bantahan. Dan ini mesti kita diketahui oleh rakyat. Kalau tidak, rakyat berasa terancam. Dan yang paling penting kita tak nak terancam. ASEAN yang masalahnya, ASEAN ni semenjak kalau kita ingat pada tahun 78, ASEAN ada masa Vietnam menceroboh ke Cambodia, kita ada pendirian bersama dalam tahun 78. Tapi dalam hal Laut China Selatan ni kita tak boleh, ASEAN tidak ada pendirian yang sama. Dan kita kalau China nak membincangkan soal pembangunan secara bersama tanpa menjejaskan kedudukan wilayah atau kedaulatan wilayah, dia tak boleh bincangkan, pada pendapat saya, tak boleh bincangkan dengan negara-negara ASEAN secara individu. Dia mesti negara-negara yang mempunyai tuntutan bersindih itu patut dirundingi secara bersama. Pasal kita tak nak nantikan ada perjanjian yang berbeza-beza
ada perjanjian yang menguntungkan sebuah negara, ada yang lain. Jadi ini semua perkara-perkara yang saya fikir boleh dirundingi. Dia ada seorang kita ada Inggeris punya ini kata kita tidak ada musuh yang tetap dan kita tidak ada kawan yang tetap. Yang paling penting ialah kita mesti melihat kepentingan tu ada yang paling penting. Kita mesti ada kepentingan bersama. Itu tetap mesti kita tengok dari segi kepentingan. Dalam hal kita hendak kepentingan wilayah kita dihormati, kepentingan kedaulatan kita dihormati, kita punya kepentingan ekonomi tidak dijejaskan oleh kerana tindakan-tindakan tertentu. Jadi pada saya kita kena pandangan saya lah, dasar luar ni kena dilihat dan dirasai oleh rakyat dalam hal-hal yang menjejaskan imej Malaysia, kedaulatan Malaysia, soal hak wilayah Malaysia. Jadi rakyat berasa selesa, tak berasa terancam. Kita tidak boleh elakkan China, tapi kita daripada berada dalam kawasan kita pasal dia di rantau kita. Tan Sri, mungkin pada pendapat Tan Sri, adakah kebangkitan China ini sebenarnya bersifat aman atau peaceful seperti mana yang dikatakan oleh Beijing sebelum ini? Dan mungkin ada pandangan dari Tan Sri, adakah konflik seperti mana yang berlaku di antara Rusia dan Ukraine juga mungkin akan berlaku di rantau kita atau bagaimana sebenarnya Tan Sri untuk kita faham? Dijauhkan Allah daripada konflik macam Ukraine berlaku di tempat kita. Tapi saya fikir yang pentingnya ialah bagaimana kuasa-kuasa besar dia react terhadap satu sama lain. Kalau dia punya reaksi misalnya terhadap China ialah untuk menyekat kepentingan China, perkembangan China dan menganggap China sebagai musuh, dan mereka membuat hubungan dengan negara-negara di ASEAN atau di rantau kita di Asia Pasifik ini yang boleh membawakan kepada konflik, rivalry yang boleh membawa kepada konflik, persaingan yang tidak sihat, itu amat berbahaya. Tapi kita mahu kehadiran Amerika Syarikat juga di sini. Di masa yang sama, mereka mestilah tidak menganggap China sebagai untuk menyekat perkembangan China, atau dia hendak macam di Rusia. Ini dah tak ada Warsaw Pact, NATO masih ada. Lepas tu dia letak kita tengok dia letak ini ada NATO kat situ, makin rapat. Jadi Rusia merasakan bahawa kelangsungan dia terjejas. Kita tak nak sama ada Amerika atau China mengheret negara-negara ASEAN kepada perselingkahan atau konflik di antara kuasa-kuasa besar yang kita kena fikir masa sekarang ni berbahayanya ialah dalam globalization dan juga di dalam nuclear punya presence. China is also a nuclear power. Oleh itu dia punya pengurusan mestilah boleh dibuat secara aman dan stabil supaya cooperation, collective interest kepentingan bersama akan kita lihat dengan lebih teliti dan mendalam lagi. Dan negara-negara ASEAN patut, walaupun masa ni dia tidak ada pendirian yang bersama, ASEAN ini kuat kalau dia kira dia adalah rantau 600 juta penduduk. Tapi kalau mereka adalah macam Singapura sendiri, Malaysia sendiri, negara-negara kecil, kita akan disisihkan dan kita akan marginalize dan kita tidak dapat menangani kuasa-kuasa besar lain yang cuba impose. Kita tak nak impose sistem. Kita menghormati China dan dia punya ideologi dan dia punya sistem. Tapi dia jangan cuba untuk ekspor. Macam China berjanji kan, masa dalam perjanjian China dia kata dia tidak mempunyai kepentingan untuk ekspor revolution. Dia tidak ada kepentingan untuk melakukan kacau bilau dalam sebuah negara. Dan dia hanya nak tentukan bahawa negara-negara lain tidak menyebabkan kacau bilau dalam negara dan wilayah dia. Jadi kita harap kalau kedua-dua pihak, kuasa-kuasa besar ni, Barat dan juga China dan termasuk Rusia, mencari cara dan pendekatan yang perlu digunakan lebih ialah pendekatan diplomasi, bukan persaingan macam perbezaan perdagangan, benda-benda macam ini yang boleh merenggangkan jurang. Dan ini dalam keadaan dan suasana sekarang amat berbahaya. Baik.
Itu dia sedikit sebanyak penjelasan daripada bekas Menteri Luar Tan Sri Syed Hamid Akbar yang berbincang dengan kita semua dan juga telah pun menjelaskan kepada kita bagaimana sebenarnya China ini boleh menjadi kawan dan kita perlu mengambil apa jua kepentingan dan juga apa jua manfaat hubungan diplomatik antara Malaysia dan China, terutamanya dari sudut ekonominya, perdagangan dan juga pembangunannya. Namun dalam masa yang sama kita perlu tegas sekiranya China terus melanggar ataupun terus menceroboh perairan ataupun wilayah kita, itu kita perlu lebih vokal untuk kita pastikan kedaulatan negara kita dapat dijamin. Dan terima kasih sekali lagi kepada Tan Sri Syed Hamid Akbar, merupakan bekas Menteri Luar bersama dengan kita dalam Awani Pagi pada jam ini, Syazwani. Ya, dan saya kira itu sahaja perkongsian yang dapat kami bawakan untuk jam ini. Saya Nur Syazwani Safusham. Saya Hafizul Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.